KPM. Hai cikgu. Hai Chris. Chris nak masuk Mangman boleh tak? Boleh sebab pakaian Chris dah cukup lengkap. Okey. Dah tak sabar nak belajar kimia hari ni. Cikgu, apa benda ni? Ini semua adalah garam. Garam? Tapi yang ni warna hijau cikgu. Ada ke garam yang berwarna hijau? Ada. Selama ni kita ingat garam tu yang ada dalam masakan sahaja kan? Betul. Sebenarnya bukan. Garam ada banyak jenis. Okey, faham. Chris nak belajar lebih lanjut tak? Nak cikgu. Okey, jom. Kita masuk dalam makmal, kita sambung lagi tengok apa yang seterusnya. Baiklah, jom semua. Apa khabar semua? Salam sejahtera kepada anda yang sedang saksikan slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran kimia tingkatan 4. Tapi apakah topik kita pada hari ini? Jom kita tanya Cikgu Intan. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Chris. Hai, Alhamdulillah. Sihat Ya. Cikgu, saya nampak hari ni kita pun dah pakaian dah matching Cikgu. Ya. Orang kata apa? Ada chemistry. Ya, betul. Ada chemistry tu. Baiklah murid-murid, hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Nur Farazila selaku juru bahasa isyarat untuk episod kita kali ini. Terima kasih Cikgu Farah. Okey, baiklah Cikgu. Saya nampak atas meja ni, apakah kaitan garam hijau ni dengan topik kita pada hari ini Cikgu? Okey. Kita nak belajar Hari apa? ini kita akan belajar tentang kesan haba ke atas dua jenis garam. Dua jenis garam. Iaitu garam karbonat, dan juga garam nitrat. Okey. Jadi kita nak buat apa hari ni Cikgu? Nanti Chris akan ada panaskan. So sebab bila kita sebut tentang kesan haba, maksudnya ada kaitan dengan pemanasan. Okey. Maksudnya ada eksperimen hari ni lah Cikgu? Ada eksperimen hari ini. Okey, patutlah kita pakai baju makmal kan? Ya, Kot betul. Makmal. Ya. Okey, sebelum kita teruskan untuk sesi pembelajaran, apa kata kita berehat sebentar? Boleh tak Cikgu? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Intan untuk kimia tingkatan 4. TV KPM. Selamat datang ke slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran kimia tingkatan 4 dengan topik kita kesan haba ke atas garam bersama Cikgu Intan. Hai Cikgu. Hai. Okey, jadi untuk segmen seterusnya, apa yang kita akan belajar Cikgu? Okey, kita akan tengok tindakan haba atau kesan haba ke atas garam karbonat. Maksudnya bila kita panaskan garam karbonat, apa yang akan berlaku? Okey. Okey, so kita tengok ini adalah persamaan perkataan. Okey. Apabila garam karbonat dipanaskan, hasilnya adalah oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Okey. Contohnya, kalau kita ada plumbum 2 karbonat, apabila dipanaskan, hasilnya adalah plumbum 2 oksida dan juga gas karbon dioksida. Cikgu, kena hafal ke ni? Yang formula yang terdapat di atas garam karbonat sama dengan dapat hasil oksida logam dengan karbon dioksida. Kena hafal ke Cikgu? Jangan hafal. Oh, jangan hafal? Kita buat eksperimen nanti. Kita akan okey. boleh ingat automatically. Okey, faham. Boleh Cikgu? Okey. So, kita tengok macam mana susunan radas eksperimen ini nanti. Sebab nanti Chris akan buat ni. Oh, okey. Ya, okey. Kena ingat ni. Okey. So, kita ada satu tabung didih. Tabung didih. Lepas tu, dalam tabung didih, kita akan masukkan garam karbonat. Okey. Dan kita akan updatekan tabung didih itu pada satu kaki retort secara melintang.
Okey, Faham? lepas tu kita akan masukkan salur penghantar yang ada penyumbat getah. Okey, lepas tu kita akan tutuplah tabung didih tu. Okey. Dan hujung salur penghantar yang satu lagi, kita akan masukkan tabung uji yang ada air kapur. Air kapur. Ya. Okey, baiklah. Okey, lepas tu baru kita panaskan garam karbonat tu. Okey, menggunakan Bunsen burner. Ya, penuh Bunsen, betul? Okey. Ha. Faham. Oh. Baiklah cikgu. Chris dah sedia. Okey. Mari saya tengok macam Okey. mana Chris buat So- susunan radas ni. Di sini kita ada tabung didih betul? Ya, Atau betul. tabung uji? Tabung Yang mana? didih. Tabung didih. Ya. 2 tabung didih, Chris akan pakai satu je. 1 je. Okey. Ya. So, langkah pertama ialah untuk apitkan tabung didih secara melintang, betul tak? Ha. Tak, belum lagi. Belum lagi, Kena ya. masukkan garam karbonat. Ya, betul. Okey, garam apa yang kita nak gunakan? untuk Chris boleh eksperimen guna pertama? yang kupram 2 karbonat yang warna hijau warna ni. hijau. Okey, kan okey, Chris baiklah. minat kan? Kita pakai warna hijau ni hari ni. Okey, yalah. Ya. Matching lah. Okey, baiklah. Jadi, okey. Dalam tu ada sudu dah. Nah, ya. Okey, berapa banyak cikgu yang Chris perlu letak? dalam? Boleh masukkan sikit sangat tu. Sikit sangat? Ya. Okey. Separuh spatula atau satu spatula pun boleh. Itu banyak. Okey. Okey, Boleh? Cukup? Boleh? Okey. Perlahan-perlahan. Ya. Okey, sebenarnya murid akan melakukan eksperimen ni dalam sekolah kan? Ya, di Okey, makmal. Di makmal Ya. Hari ni kita di makmal Direct TV lah. Okey. Cukup tak? Okey tu. Okey Ya. Okey tu. Okey, nampak tu. Garam berwarna kupram 2 karbonat. kuprum 2 karbonat. Ya, Okey, berwarna baiklah. hijau. Warna hijau, okey. Seterusnya, Apit. apitkan secara melintang Ya. Okey. Macam mana nak apit secara melintang? Okey. Macam mana cikgu? Saya bantu sikit. Okey, boleh. Okey, kita akan pusingkan ni supaya nanti dia boleh jadi melintang. Okey. Okey. Terima kasih cikgu kerana membantu Chris hari ni. Okey. So, masukkan dekat Okey. celah ni. Boleh tak? Kalau Okey, tak boleh, muat, macam kita ni, besarkan lagi. Ya, betul. Okey. Okey, kita apit. Apit. Tapi Okey. tak boleh terlalu ketat kan? Ya, betul. Takut kita pecah kena, nanti. kita kena Okey. apit sebab kita takkan nak pegang sebab Panas. Ya, Okey, kita akan faham. panaskan kan. Okey, Okey, kita boleh turunkan tak? sedikit. Okey. Okey. Lepas tu kita Okey. nak sambung Sambung dengan apa ni, salur. salur penghantar yang Salur ada penyumbat penghantar. getah. Okey. Okey, sumbatkan kat situ. Okay, saya pusingkan sikit Ya. bagi murid-murid di rumah senang nak nampak ni. Okey. Okey dah. Okey. Lepas tu Lepas tu kena ada tabung uji dengan air kapur. Betul tak? ya betul. Tabung uji. Alamak. Tabung Mana uji? tabung uji kita? Tabung uji di mana ya? Tak apa cikgu, kalau nak gunakan tabung uji yang ni boleh tak? Ini tabung didih boleh je lah. Boleh je kan? Ya. Okey, asalkan ada air kapur. Okey, Ya, air betul. kapur yang ni. Ya, betul. Air kapur. Sebenarnya apa kegunaan air kapur cikgu? Air kapur ni adalah untuk mengesan kehadiran gas karbon dioksida. Macam mana ya? Air kapur sebenarnya adalah kalsium hidroksida. Okey. Okay. Jadi, lepas tu okey. bila Cukup ke, ada Oh. macam mana kita nak tahu cukup ke tidak? Cuba Chris masukkan dulu. Okey, mungkin kena Kita tinggikan kena sikit. Tinggikan sikit Ya, boleh? Okey. Mungkin cikgu nak pegang tabung uji dulu. Okey. Tak, yang ni. Boleh ke? Boleh. Okey. Ya. Tinggikan sikit. Ya. Okey, dah. Okey. Mungkin tak cukup ni cikgu. Okey. So cara dia kita just macam tu. Okey. Kita kena pastikan salur penghantar ni sentuh air kapur. Jadi satu triknya lagi adalah letak ni. Okey, supaya kita tinggi sikit dan yang ini kita turunkan. Boleh Chris turunkan? Boleh cikgu. Okey. Okey, dan kita mungkin nak tambah lagi air kapur ke? Cukup. Turun sampai bawah sampai sampai boleh bawah. Okey. rest on. Okey, boleh? Ya. Okey. Okey. Sekarang mungkin Chris nak tambah sikit air kapur? Boleh. Supaya salur penghantar tu memang terendam dalam air kapur. Ya, begitu. Okey. Itu susunan radas dia. Jadi apa yang akan terjadi dengan kepada air kapur ni cikgu? Nanti kalau kita letak penuh Bunsen ni sebab di dalam studio kita tak bolehlah nak panaskan kan? Betul. So Tak jadi selamat. Jadi nanti kalau Chris panaskan, okey,
garam hijau ini, garam hijau ini akan terurai. Okey. Akan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida tu akan mengalir masuk ke dalam air kapur. Nanti air kapur tu akan keruh. Okey. So barulah kita tahu bahawa gas karbon dioksida dibebaskan. Okey, faham. Jadi macam mana susunan radar Chris hari ni? Okey tak? Kita betulkan sikit. Betulkan macam sikit. nanti kan kalau actually sebab nanti kita nak panaskan supposed to be bawah ni. Tak sampai. So cara dia kita boleh tolakkan ke sana sikit. Longgarkan sikit. Ya. Okey dah. Okey. So ini tinggikan boleh Chris? Tinggikan. Okey. Okey. Tu. Okey. Kan? Barulah nampak macam Okey, jadi sinilah akan ada pemanasan berlaku. Ya, ada berlaku pemanasan. Okey, jadi kalau di mak-mak sekolah kita akan pasang penuduh bansen lah. Okey, tapi oleh sebab kita di studio sekarang, yalah memang lebih bahaya kan kalau kita nak melakukan eksperimen pemanasan sekarang, tapi tak apa. Cikgu ada bawa satu video, betul tak? Ya, betul. Saya ada bawa video. Okey, jom. So, kita tengok video untuk eksperimen pemanasan kuprum 2 karbonat. Okey, baiklah, jom semua. Okey, ini macam yang Chris buat tadi tu. Kita masukkan satu spatula kuprum 2 karbonat ke dalam tabung didih. Okey, lepas tu kita akan apitkan tabung didih itu pada kaki retort. Okey, secara melintang. Okey. Okey, lepas tu kita sambungkan salur penghantar yang ada yang ini saya laraskan. Saya laraskan dulu supaya penunuh bansen nanti kena directly lah di bawah tabung. Di bawah tabung didih. Kemudian kita pasang salur penghantar yang ada penyumbat getah. Okey, dan jangan sentuh salur penghantar tu tak boleh sentuh pada garam tu tadi. Yang ini tabung uji yang kita akan masukkan air kapur. Kita tuang air kapur. Ingat, kita mesti pastikan air kapur tu, salur penghantar itu terendam dalam air kapur. Faham? Macam tu je lah cikgu? Ya, lepas tu kita start pemanasan. Yang ini dalam video sebab saya buat dia dalam mak-mak sekolah, bolehlah kita panaskan. Okey, so dekat sini kita kena tengok pemerhatian kita. Ada gelembung lah cikgu? Ya, okey. Nanti tengok tadi warna dia, tadi warna air kapur tidak berwarna. Sekarang macam mana? Tengok Nampaknya dia semakin keruh cikgu. Ya, semakin keruh. Dan tengok apa jadi pada pepejal warna hijau tu tadi. Dia dah jadi hitam. Ya, betul. So baru kita nampaklah berlakunya satu kesan pemanasan itu. Okey. Jadi betul lah Chris dah susun sekarang? Ya, betul. Okey, yes. Dah faham. Okey, jadi apakah hasil yang kita boleh dapatkan dari eksperimen ni cikgu? Okey, so kita boleh tengok ini yang kita buat di dalam mak-mak sekolah yang saya buat bersama murid-murid saya. Okey, ada 5 garam semuanya, iaitu natrium karbonat, kalsium karbonat, zinc karbonat, plumbum 2 karbonat dan juga kuprum 2 karbonat. Okey. Dan tadi kita guna apa? Kuprum 2 karbonat. Kuprum 2 karbonat. Okey, dia warna hijau kan. Lepas tu bila dah berlaku pemanasan, hasil yang terbentuk tu adalah berwarna hitam. Betul kan? Betul, tadi nampak dia. Dan air kapur menjadi keruh. Ya. Tapi kalau kita guna garam yang lain-lain, warna dia lain lah. Okey, faham. So kalau kita guna contohlah, kita guna zinc karbonat. Kalau zinc karbonat asal dia warna putih. Okey, bila berlaku pemanasan, zinc karbonat akan terurai, akan menghasilkan baki yang berwarna kuning bila panas dan putih bila sejuk. Dan air kapur tu tetap menjadi keruh sebab gas karbon dioksida dibebaskan. Okey, maksudnya kalau ada gas karbon dioksida, air kapur akan menjadi keruh. Ya, betul. Okey, faham. Kalau plumbum 2 karbonat pula, asalnya garam tu berwarna putih. Apabila kita panaskan, dia akan terurai dan menjadi satu baki yang berwarna perang bila panas dan kuning bila sejuk. Okey. So kita tengoklah persamaan kimia bagi setiap satu ni. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Sebelum ni, kenapa yang natrium tak ada, air dia tak jadi keruh? Tak ada perubahan. Untuk natrium karbonat pula,
Okey, natrium karbonat ni sangat stabil. Jadi bila dia sangat stabil, kalau kita panaskan dia, tak berlaku apa-apa. Tak ada perubahan. Okey, faham. So, kalau kita tengok pada persamaan kimia dia, natrium karbonat apabila dipanaskan, tiada tindak balas yang berlaku. So, dia masih kekal sebagai natrium karbonat. Okey, manakala yang lain-lain akan terurai dan menghasilkan oksida logamnya dan juga gas karbon dioksida. Okey. Faham. So kalau kita tengok kalsium karbonat, dia akan hasilkan kalsium oksida dan juga gas karbon dioksida. Okey. Baiklah, baru Chris dah lebih faham lah tindakan haba ke atas garam karbonat. Okey. Yang ini Chris kena catatkan dulu. Mungkin nanti cikgu nak uji kan? Ya. Okey, sementara Chris catat nota, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas Didik TV KPM. Mengapakah air kapur menjadi keruh apabila gas karbon dioksida CO2 dialirkan kepadanya? Gas karbon dioksida bertindak balas dengan air kapur iaitu kalsium hidroksida menghasilkan kalsium karbonat CaCO3 dan air. Kalsium karbonat adalah satu pepejal putih yang tidak larut dalam air. Maka ia kelihatan seolah-olah seperti air yang keruh. Didik TV KPM. Selamat datang ke slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia tingkatan 4 dengan topik kita asid, base dan garam bersama Cikgu Intan. Baiklah Cikgu, nampaknya kita telah pun bersedia untuk eksperimen hari ini. Apakah aktiviti seterusnya Cikgu untuk segmen ni? Okey, tadi kita dah tengok kesan haba ke atas garam karbonat. Sekarang kita akan tengok kesan haba, tindakan haba ke atas garam nitrat. Maksudnya, kita kena panaskan garam nitrat pula. Tadi Chris dah panaskan garam karbonat kan? Betul. Dah susun radas untuk tindakan haba ke atas garam karbonat. Sekarang kita akan tengok tindakan haba ke atas garam nitrat. Okey. Macam mana? Apa yang berlaku? Okey, apabila garam nitrat dipanaskan, hasilnya adalah oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Tak sama kan macam yang tadi? Tak sama tadi juga. hanya ada 2 hasil kalau garam karbonat. Okey, so untuk garam nitrat ada 3 hasil. Okey. Oksida logam dan nitrogen dioksida. Tapi yang ni gas perang Ya, nitrogen dioksida ni special. Dia ada warna. Okey. Warna dia adalah warna perang, brown. Okey. Dan yang oksigen pula, oksigen adalah tidak berwarna kan? Jadi macam mana kita boleh kesan kehadiran gas oksigen? Kita guna kayu uji berbara. Jika kayu uji berbara itu apabila kita masukkan dekat dalam tabung didih tu, dia menyala, keluar nyalaan, maksudnya antara gas yang terbebas tu oksigen. Contohnya kalau kita guna plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat apabila dipanaskan akan terurai menjadi plumbum 2 oksida, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Okey. Dan macam mana kita nak melakukan eksperimen untuk garam nitrat cikgu? Okey, so kita tengok susunan radas dia. Lebih senang kan Chris? Ya. Susunan radas dia senang sahaja. Kita ada satu tabung didih yang kita apit pada kaki retort. Lepas tu kita panaskan. Cuma semasa pemanasan tu kita kena ada kertas litmus biru lembap. Kita letak pada mulut tabung uji dan juga kayu uji berbara kita masukkan dekat dalam tabung uji. Okey, jadi apparatus pun telah disediakan. Okey, Chris ada di sini tabung didih. Ya. Okey. Seterusnya kaki retort. Ya. Okey, jadi langkah pertama apitkan Ya, apitkan sahaja. Okey. Betul tak? Alright. Boleh? Okey. Seterusnya Lepas tu nak masukkan dia punya garam kan? Garam, betul. So sekarang kita nak guna garam apa cikgu? Plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat. Baiklah. Tu boleh guna sepatu layan. Ni. Ya. Okey. Garam 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat. Ya. Dia susah sikit sebab susah sikit, dia besar-besar sikit. Dia hablo.
Hablo Okey. Kristal. Tu. Okey. Okey, deh. Macam tu. Alamak, terjatuh sikit-sikit. Tak apa Okey. Cukup tak cikgu? Atau lebih sikit? Kita bubuh lebih sikit. Okey. Allah. Sorry cikgu. Tak apa. Okey. Okey, lagi sikit. Okey. Okey lah tu. Okey Okey. Macam tak okey je cikgu. Okey, lagi sikit. Bubuh dah lagi sikit. Tak apa. Chris nak dapat makan cemerlang ni. Ya. Okey. Okey. Baiklah. Okay, Lepas tu kena tutup balik. Ya, betul. Okey. Sudah? Belum? Apa seterusnya lagi? Kita nak buat kesan haba kan? Jadi kita kena buat apa? Kena ada Bunsen burner. Ya, penunu Bunsen. Apa? Penunu Bunsen. Penunu Bunsen. Okey. Ya. Oh, tak cukup tinggi ni. Okey, sekejap ya. So, laraskan supaya boleh macam tu. Okay. Dah. Tapi demi keselamatan, ya, kita tak akan panaskan dalam studio, betul tak cikgu? Ya, betul. Okey. Kita tunjuk hanya saja. tunjuk susunan ni macam ni. Lepas tu kalau dalam makmal kita akan panaskan kan. Nanti akan ada kertas litmus biru. Okey, kertas litmus biru. Yang ni. Itu kertas litmus biru. Okey. Terus koyakkan Ya, boleh koyakkan. Macam ni? Ya. Okey, kertas litmus biru. Ya. Okey, dah. Tapi di slide cikgu, kertas litmus biru lembab. Ya. Ada beza ke? Okey. Kenapa kita perlu lembabkan kertas litmus? Okey. Asid ni, kita nak tunjukkan bahawa gas yang terbebas tu bersifat asid. Untuk gas perang tu Ya, gas perang tu, iaitu nitrogen dioksida tu. Faham? Untuk tunjukkan dia tu bersifat asid, mesti ada kehadiran air. Jadi kertas litmus itu mesti dibasahkan dilembabkan asalkan ada kehadiran air. So, Chris boleh celup dalam air lah. Celup sahaja. So dia dah jadi lembab. Macam tu je. Lepas tu nanti bila pemanasan berlaku, kita just letak sahaja kertas litmus tu dekat atas ni. Ya, dia dah lembab kan. So nanti akan berlaku perubahan warna pada kertas litmus ini. Okey. Jadi ini untuk mengesan kehadiran nitrogen Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida. Dan untuk oksigen pula? Kalau oksigen, kita kena letak kayu uji berbara. Ni dekat dalam studio tak boleh lah. Ya, macam tu lah. Okey. Tapi macam tak boleh lihat lah cikgu. Okey. Tak So nampak. macam mana kita tengok video sebab saya dah buat bersama bersama murid-murid saya di sekolah. So sebab boleh buat pemanasan kan di sekolah. Okey. So, okey, jom. Okey, di sini kita masukkan plumbum 2 nitrat ke dalam tabung didih seperti yang Chris buat tu tadi. Okey. Tapi kalau perasan kita kena buat dalam kebuk wasap ya. Kebuk wasap? Sebab gas yang terbebas tu adalah gas yang berasid. Tu tadi nampak tak? Saya dah celup kertas litmus biru tadi. Ni saya dah pasangkan penunu Bunsen. Okey, kita letak kertas litmus biru tu di mulut tabung uji. Tabung didih. Tabung didih. Kita guna tabung didih. Okey. Lepas tu kita nampak tak apa yang terbebas tu? Nampak gas perang cikgu? Dan apa jadi pada kertas litmus tu? Kertas litmus dah jadi warna merah. Ya, betul. Tu gas yang terbebas. Okey, now kita guna kayu uji berbara yang menyala menunjukkan kehadiran gas oksigen. Ya, pandai. Okey. So dan kita tengok hasil tu tadi warna putih, sekarang masa pemanasan dia warna peram. Lepas tu bila dah sejuk dia jadi warna kuning. So kita boleh tahu apa bahan tu. Okey, faham. Daripada perubahan warnanya. Okey. So kita tengok apa yang saya dah buat. Jom. Bersama murid saya di sekolah. Okey. So kita ada 5 garam iaitu natrium nitrat, magnesium nitrat, zinc nitrat, plumbum 2 nitrat dan juga cuprum 2 nitrat. Okey. Yang kita tengok dalam video tadi adalah plumbum 2 nitrat. Okey. Yang mana asalnya seperti yang ada Chris bubuh dalam tabung didih itu adalah satu pepejar berwarna putih. Betul. Okey. So bila kita dah panaskan, plumbum 2 nitrat ini akan terurai, okey, dan menjadi plumbum 2 oksida. Mana kita tahu dia adalah plumbum 2 oksida? Daripada warna ni. Okey. Plumbum 2 oksida ni dia warna perang bila panas dan kuning bila sejuk. Faham? Okey. Dan itu menunjukkan itu adalah plumbum 2 oksida. Okey. Lepas tu
ada terbebas gas berwarna perang tadi. Ya. Okey, itu adalah nitrogen dioksida. Itu satu sifat dia warna perang. Yang kedua, sifat dia adalah Berasid. berasid. Ya, betul. So, kita boleh nampak daripada pertukaran warna kertas litmus biru lembap tadi kepada merah. Okey. Faham. Dan hasil yang ketiga adalah gas oksigen. Macam mana kita nampak? Tengok dalam video tadi, kita letak kayu uji berbara. Kemudian kayu uji berbara tu menyala, menunjukkan gas oksigen terbebas. Kalau kita guna garam lain pula, contohlah zinc nitrat. Zinc nitrat warna putih asal dia. Okey, bila kita panaskan dia akan terurai menjadi zinc oksida, iaitu satu pepejal yang berwarna kuning bila panas dan putih bila sejuk. Kesan ke atas kertas litmus biru lembap sama macam pelambang tu tadilah. Ya. Iaitu bertukar menjadi merah. Dan juga kayu uji berbara pun akan menyala, menunjukkan adanya gas oksigen. Okey. Yang daripada 5 ni hanya satu je lain sikit. Perasan tak? Perasan cikgu yang natrium nitrat tu. Ya. Natrium nitrat ni bila kita panaskan dia, hasil dia bukannya, dia tak ada nitrogen dioksida. So kita cikgu? tak nampak gas yang berwarna perang tu. So dekat sini kalau kita tengok kertas litmus pun takkan ada perubahan. Sebab kita tengok persamaan kimia dia. Natrium nitrat apabila kita panaskan, dia akan terurai menjadi natrium nitrit dan gas oksigen. So itu perbezaannya. Yang lain-lain semua mengikut yang rule yang biasa, iaitu apabila garam nitrat dipanaskan, hasilnya adalah oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Yang seperti kita tengok dalam persamaan kimia ni lah. Ya. Maksudnya untuk natrium nitrat masih akan melepaskan gas oksigen, betul ya, tak? Betul. Sebab kayu uji berbara tu menyala. Ya, betul. Cuma faham. dia tak ada gas nitrogen dioksida tu. Yang lain-lain semua ada gas nitrogen dioksida. Okey. Jadi yang ni lah yang ni results lah dari eksperimen kita hari ni untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam nitrat. Okey, faham. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit mengenai eksperimen ni tersebut. Apa beza kalau kita guna tabung didih atau tabung uji? Ada beza tak cikgu? Okey. Dinding tabung didih adalah lebih tebal. Okey, bila kita buat pemanasan garam ini, kita buat pemanasan yang sangat kuat. Yeah. Jadi kita kena guna tabung didih dan bukannya tabung uji. Tabung uji uji kalau dipanaskan mungkin boleh pecah. Yes, betul. Dia boleh pecah. Okey, faham. Okey. Seterusnya, cikgu, apa kata kita bincangkan jadual sebelum ni? Ya. Yang ini? Okey, semua ni kita kena hafal ke cikgu? Kalau nak jawab dalam soalan ke dalam kertas soalan atau peperiksaan kan, kena hafal ke jadual ni? Kita ada cara nak ingat dia sebab dia macam kalau perasan ada banyak warna dia kan. So jadi ada cara yang saya dah buat supaya kita boleh ingat apa warna, perubahan warna tu. Okey, faham. Dan cikgu, kalau kertas litmus merah ni, kalau kita biru-biru, kalau tidak dilembapkan, apa yang akan jadi? Kita tak nampak kesan perubahan pada kertas litmus biru tu. Jadi memang sebab kertas litmus atau asid hanya akan menunjukkan sifatnya apabila ada kehadiran air. So kertas litmus biru tu perlu dilembapkan, barulah dia bertukar menjadi warna merah. Warna merah. Yeah. Okey, untuk menunjukkan sifat berasid. Betul tak? Okey. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita teruskan dengan sesi hari ini? Okey. Atau sebelum tu, apa kata kita berehat sebentar dulu? Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, selepas ni cikgu nak kongsikan cara yang kita boleh ingat dengan senang, betul tak? Ya, betul. Okey, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas untuk mata pelajaran kimia tingkatan 4 bersama Cikgu Intan.
Didik TV KPM. Salam sejahtera semua, anda sedang menonton slot menengah atas untuk mata pelajaran kimia tingkatan 4 dengan topik kita asid, base dan garam bersama Cikgu Intan. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, tadi kita ada tengok kesan haba ke atas garam karbonat dan juga kesan haba ke atas garam nitrat. Betul. Perasan tak ada banyak warna? Banyak Cikgu, memang susah Chris nak hafal semua warna ni. Okey, dia ada cara sebenarnya untuk kita ingat. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa benda warna-warna ni. Okey, kalau ingat tadi kita ada zinc nitrat. Kita ada plumbum 2 nitrat, kita ada plumbum 2 karbonat, kuprum 2 karbonat. Semua tu apabila dipanaskan, sama ada dia garam karbonat ataupun garam nitrat, hasil dia adalah satu oksida logam. Oksida logam dia, untuk 3 oksida logam ni dia ada warna yang berbeza. Okey, contohnya zinc oksida adalah kuning apabila panas dan putih apabila sejuk. Okey. Plumbum 2 oksida adalah perang bila panas dan kuning bila sejuk. Okey, faham. Okey. Dan kuprum 2 oksida pula adalah berwarna hitam. Tak kira dia panas ke, dia sejuk, dia warna hitam. Okey. So macam banyak warna nak ingat kan? Betul Cikgu. Okey, pada Chris tu ada spektrum warna oksida logam. Okey. So perasan tak kalau dari kuprum 2 oksida pergi pada plumbum 2 oksida, pergi kepada zinc oksida, warna dia semakin cerah. Daripada hitam dia jadi perang, jadi kuning, jadi putih kan? Ya, betul. Okey. Dan oksida tu rupa macam telur. Betul tak? Betul. Okey, betul. Okey, dekat depan Chris tu pun ada telur. Ada telur kan? Apa benda ni? So kenapa? lepas ni bila nampak telur kita ingat oksida logam. Okey. Telur oksida. Telur oksida logam. Okey, faham? Okey, so telur masin, luar dia warna hitam. Betul? Betul. So kita ingat dia sebagai kuprum 2 oksida. Okey. Kuprum 2 oksida. Faham? Okey, hitam. Jadi hitam. Ya, hitam. So semasa panas atau sejuk pun hitam. Ya, betul. Okey, faham? Okey. Terusnya? Yang plumbum 2 oksida, rasa-rasanya macam mana tadi? Saya kena rujuk sikit. Plumbum 2 oksida, semasa panas dia perang. Ya. Semasa sejuk dia kuning. So kita ingat kulit telur. Kulit telur. Warna perang kan? Memanglah warna perang dia tak sama, tapi dia warna perang. Betul? Betul? So plumbum 2 oksida adalah perang bila panas. Okey. Lepas dan tu kuning bila sejuk. So sebab tu kita kena pakai dua-dua ni. So spektrum warna dan juga kita ingat telur tu. Okey, faham. Yang ini untuk plumbum 2 oksida. Okey, faham. Okey, seterusnya kita ada yang warna putih pula, zinc oksida. Betul. Zinc oksida tu kuning bila panas, putih bila sejuk. Rupa macam telur goreng kan? Kuning. Okey, bila faham? kita buat sunny side up. Sunny side up. Betul. Telur Okey. Jadi dia kuning semasa panas. Ya, sebab dia akan jadi cair-cair dekat atas tu kan bila kita buat sunny side up. Okey. Okey, so itu panas dia kuning, putih masa dia sejuk. Masa dia sejuk. Okey, so dah senang nak ingat ni. Ya, ingat telur. Telur masin, kuprum 2 oksida. kuprum 2 oksida hitam. Panas sejuk warna hitam. Lepas tu kita ada plumbum dioksida. Betul. Plumbum 2 oksida. Betul, plumbum betul. 2 oksida, perang masa panas, kuning semasa sejuk. Ya, betul. Dan akhir sekali kita ada zinc oksida. Ya. Kuning panas dia akan berwarna kuning, tapi bila dah sejuk warna putih. Ya. Betul tak? Yes. Okey. Dah tahu dah. Okey, senang kan semua? Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, so kita tengok pula soalan yang berkaitannya. Ada soalan? Ya. Okey. Okey. Kita ada soalan kat sini. Okey. Apabila garam P dipanaskan, baki R berwarna perang semasa panas, Okey. kuning semasa sejuk. Faham? Okey, tadi Chris dah tengok warna-warna kan? Boleh ingat tak? Perang bila panas, kuning bila sejuk ni? Telur lah. Telur, okey. So, Jadi, apakah oksida logamnya? Plumbum 2 oksida. Ya, betul. Betul, Okey. Lepas tu dia kata gas A mengeruhkan air kapur. Mengeruhkan air kapur. Boleh ingat tak? Boleh ingat. Air kapur bila dah keruh maksudnya gas karbon dioksida
terbebas, betul tak? Yes, okey, betul. So gas A kita adalah gas karbon dioksida. Okey, faham? Okey, agak-agaknya apakah garam P ni? Kalau dia bebaskan gas karbon dioksida. Okey, kalau gas karbon dioksida dilepaskan, maksudnya dia garam karbonat. Ya, Sebab ada okey. karbon? Yes, garam karbonat. Okey. Tapi yang mana satu? Tadi kita kata perang bila panas, kuning bila sejuk, kita kata plumbum 2 oksida. Betul. Maka Jadi, garam P ini adalah? Plumbum karbonat. Yes, betul. Plumbum 2 karbonat. Okey, kita semak jawapan Chris. Betul garam kan? P, betul. Plumbum 2 karbonat, Okey. PbCO3. Hasil R adalah plumbum 2 oksida dan juga gas A adalah karbon dioksida. Yes! Wah, senang sangat je, Go. 5 star ni. 5 star, bagilah soalan okey. susah sikit. Tak ada lah, gurau je. Kita Okey, tengok seterusnya. soalan seterusnya. Okey. Anda diberi garam Z yang membebaskan gas P yang berwarna. Okey, Okey, gas kalau dia ingat berwarna. hari ni, Okey. kita hanya ada 3 gas saja kan? Betul. Oksigen, karbon dioksida. Okey, betul. Okey. Terusnya. Gas yang mana satu? Okey, dalam kepala mesti ada gas mana satu yang hari ni, sepanjang hari yang kita sebut ni yang ada warna. Nitrogen dioksida. Yes, okey. Dan gas oksigen apabila dipanaskan. So dia ada tulis persamaan perkataannya garam Z. Okey, kita panaskan. Hasil dia oksida logam, gas P dan gas oksigen. Tapi soalan ni dia tak tanya kat kita apa tu gas P. Oh, tak. Okey, apa soalan dia? Soalan dia, apa pemerhatian bila gas P diuji dengan kertas litmus lembap? Okey, tadi gas P, Chris kata apa? Gas apa tadi? Nitrogen dioksida. Okey. Warna ingat perang dan sifatnya berasid. Pandai. Okey. Okey. So, kita kena guna kertas litmus warna apa untuk uji sifat asid ni? Warna biru. Yes. Okey. Okey. So, apa berlaku pada kertas litmus biru itu? Kertas litmus biru lembap bertukar menjadi warna merah. Betul tak? Yes, betul. So, kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah. Ini soalan struktur sebab kita kena spell it up. Kita kena tulis jawapan dia. Okey. Chris dah lebih yakin, dah lebih faham dah topik kita hari ni. Okey, faham cikgu. Ada tak soalan lebih? Tak ada? Ini 2 soalan saya beri 2 hari soalan. ni. Okey, jadi Chris dah dapat berapa markah ni? Dah dapat 5 star dah ni. 5 star. Okey, terima kasih cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ni, cikgu. Silakan. Okey, jadi hari ni kita dah tengok kesan haba ke atas garam karbonat, iaitu garam karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan oksida logam dan gas karbon dioksida. Okey, itu susunan radas yang pertama yang Chris buat tadi kan? Ya, betul. Lepas tu yang kedua, kita dah tengok kesan haba ke atas garam nitrat, iaitu apabila garam nitrat dipanaskan, kita akan ada 3 hasil. 3 hasil. Iaitu oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Dan warna-warna yang Chris kena ingat tu lah. Warna dia. Ingat lagi kan? Okey, untuk kuprum oksida, hitam. Ya. Masa panas ataupun sejuk, masih hitam. Dan untuk plumbum 2 oksida, semasa panas dia akan warna perang. Tapi bila sejuk, dia warna kuning. Ya. Dan akhir sekali, zinc oksida. Ya. Semasa panas, dia berwarna kuning. Ya. Dan semasa sejuk, dia warna putih macam telur goreng ni. Ya, betul. Okey. Faham. Dan boleh tak cikgu kongsikan juga bagaimanakah murid-murid di rumah dan juga Chris nak dapatkan bahan tambahan untuk topik kita hari ini? Okey. Hanya perlu layari portal Delima. Portal Kat situ Delima. ada macam-macam. Boleh tengok. Okey, dan bagaimanakah prestasi Chris untuk topik atau kelas kita hari ini, cikgu? Memang 5 star dah Chris ni. Memang 5 star. Yes, terima kasih cikgu dan terima kasih kepada jurubahasa isyarat cikgu Farah juga untuk membantu kita hari ini ya. Dan dengan itu kita telah pun tiba ke penghujung episod Menengah Atas hari ini. Kita akan jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua.